dulu kan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Summa alhamdulillah wa bihi nasta'in wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa man da'a bi da'watihi wa sanna bi sunnatihi wa jahada bi jihadihi ila yaumidin. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi la ilaha illa ant fasubhanaka inni kuntu minaz zalimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma wa wafiqna amalan salihan wa lahiqna bis salihin waj'alna min ahbabika rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma barik lana fi Ramadan wa ballighna lailatul qadr wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama-tamanya yang utama kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala, kerana barangkali kita merayu, merintih, bermohon dan menagih kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala, semoga dapat bertemu dengan Ramadan, di samping diberikan keberkatan pada bulan Rajab dan Sya'ban, melalui doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkatkan kami pada bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan berikanlah kesempatan untuk bertemu dengan Ramadan. Alhamdulillah, sebagaimana yang kita maklumi, yang kita sedang rasai dan sedang kita lalui, hari ini adalah hari pertama Ramadan al-Mubarak kita. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana para salafus saleh, mereka ini berhempas pulas berdoa dan bermohon mengharap sungguh agar dapat berkesempatan dengan Ramadan. Ada yang sampai bermohon kepada Allah dan berimpian serta berangan-angan kalaulah Ramadan ini tidak sebulan tetapi sepanjang tahun. Ini bagi orang yang nampak. Bagi orang yang tak nampak, terasa macam nak meninggal kalau sepanjang tahun puasa ni. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala rezekikan kita supaya kita dapat mempercepatkan dan mempermudahkan perjalanan kita untuk sampai ke pintu rahmat Allah, syurga Allah Subhanahu wa taala. Apatah lagi pada bulan Ramadan ini sememangnya penuh, padat, syarat dengan kelebihan dan fadilat yang luar biasa, dan diberi tempoh dalam tempoh sebulan untuk mendapatkan sifat orang yang boleh menerima rahmat Allah Subhanahu wa taala, iaitu syurga.
Allah Subhanahu wa taala titipkan ayat yang ringkas tetapi menyeluruh jangkauan maksudnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan, dalam arti kata dituntut untuk melaksanakan ibadah puasa dalam bulan Ramadan setempoh dan juga masanya dalam tempoh sebulan. Sebagaimana orang dahulu juga diwajibkan puasa. Kerana apa? La'allakum tattaqun. Semoga-moga kamu akan menjadi orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kita projek yang sangat hebat. Tuan-tuan ya. Ini projek ini bukannya jumlahnya berbilion-bilion. Bukan berjuta-juta ataupun bertrilion jumlahnya. Tapi projek ini nilainya ialah syurga Allah yang tidak ada tolak banding dia. Yang dianugerahkannya kepada kita secara menyeluruh. Bukannya persaingan dengan adanya tender dan sebagainya, tak. Tapi dibagi tender ni secara terbuka dan bebas. Siapa nak ambil. Dan tempoh projek ini adalah selama sebulan saja. Ataupun 29 hari. Ataupun 30 hari. Pembinaan yang disuruh kita buat ini, projeknya ialah membina takwa kepada diri kita. Sebab bila kita dapat berjaya menghasilkan pembinaan takwa ini, Allah Subhanahu wa taala akan membayar ataupun menganugerahkan suatu balasan dan bayaran atas kesungguhan kita menyempurnakan projek takwa ini dengan syurga. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah Allah Subhanahu wa taala jemput orang untuk membina projek takwa ni ialah orang yang bersifat iman. Apa makna iman? Boleh kita ringkaskan, iman ini ialah orang yang yakin, orang yang percaya, jujur dan ikhlas. Ya, yakin, percaya, jujur dan ikhlas. Ini antara ciri-ciri orang yang dikatakan beriman. Ramai orang percaya tapi tak yakin. Kan? Ramai orang percaya bahawa dengan bersungguh-sungguh itu akan dapat menyenangkan hari kemudian. Tetapi ada yang tak yakin. Apa akhir kesannya orang yang macam ni? Dia tak berbuat apa-apa. Kan? Sebab itulah orang yang yakin dengan satu plan perlindungan, dengan bayaran bulanan caruman dia katakanlah 500. Ini kalau 500 sebulan memang ikat pinggang genting segenting-gentingnya. Kan? Tetapi bila diberikan satu keyakinan selepas 25 tahun, maka yang genting tu tak genting-genting, tapi dia akan membawa kepada kesenangan sampai memboroi pula. Tuan-tuan ya. Maknanya senang. Jadi kita ini lebih bersedia untuk susah tapi senang kemudian daripada senang dahulu menderita di akhirnya. Tuan-tuan ya Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala panggil orang yang beriman dengan panggilan yang istimewa dan special, dengan seruannya, wahai orang-orang yang beriman. Kan? Sebab itulah bila dia panggil orang yang beriman suruh puasa, nak menatijahkan takwa, maka kita janganlah memendekkan fikiran kita, puasa je, semayang tidak. Kan? Puasa, semayang tidak, tapi keadaan dia puasa tu macam perlu nak disembayangkan. Kan? Rupanya tu, tuan-tuan ya, memang puasa. Nampak betul puasanya. Bila dengar kuliah,
dah menyandai, dah tak terdaya. Contoh, kadang-kadang tuan-tuan gugur syahid semasa dengan khutbah Jumaat. Minggu ni lah, tidur tuan-tuan ya. Contohnya lah tuan-tuan. Jadi bila nak buat takwa ni, projek ni, kalaulah tuan-tuan, projek tu nilai dia berjuta ataupun berbilion, dengan tempoh yang singkat, sebulan, ingat kita ada masa ke? Tuan-tuan ya. Dalam keadaan macam ni, kita ada masa ke untuk pening kepala? Tak ada tuan-tuan. Tak ada. Malah tuan-tuan, kita akan bagi fokus tu. Setiap detik, jam dan minit yang berlaku, mesti ada progres-progres yang dicapai. Kan hari pertama berapa peratus, hari tuan-tuan, dikira tu. Apa akan jadi kalau sekiranya dalam pembentangan laporan pergerakan dan progres projek itu dilaporkan, projek kita ini telah mendahului masa sebanyak 20%. Wah. Tuan-tuan kan? Sebab itulah bila nak membina takwa, janganlah saja kita tumpukan kepada puasa saja. Sedangkan berdasarkan hadis Nabi yang sekian banyak, Nabi mendorong dan memotivasi kita untuk beramal yang lain, bukan puasa saja. Sebab itulah dia rangkumkan puasa ini sebagai komponen yang utama kerana berlakunya pada bulan Ramadan, tetapi perkara-perkara yang nak kita bina yang lain ini perlu sama ditegakkan. Ibaratnya kita nak membina sebuah rumah. Yang membina sebuah rumah, kita anggap puasa ini sebagai dinding rumah. Tidak mungkin kita boleh menegakkan dan menampal dinding rumah kalau tapaknya tak ada, tiangnya tak ada, kan? Pakunya tak ada, yang ada stapler je, tak mungkin. Tuan-tuan, sudah tentulah kita nak membina pembinaan projek membina takwa ini perlukan kepada keupayaan, kesediaan, bahan dan kepakaran, dan besar lebih itu ialah disiplin dan komitmen. Tapi kalau kita tak ada disiplin, tuan-tuan, tidak ada komitmen, tidak ada ketulusan dan ketelusan yang kita sebutkan tadi, yakin, percaya, jujur dan ikhlas tadi, maka bangunan tu tidak mampu disiapkan dalam tempoh yang ditetapkan. Sebab itulah tuan-tuan yang dimuliakan Allah, Allah sebut, Nabi sebut kepada kita, man qama ramadhana, siapa yang mendirikan dan mengimarahkan Ramadan imanan wahtisaban, dengan penuh keyakinan, maknanya disebut oleh janji Allah dengan berbagai-bagai kelebihan, dibelenggu syaitan, ditutup pintu neraka, dibuka seluas-luasnya pintu syurga, dibuka pintu taubat. Masya Allah, apa akan jadi kepada orang yang berdosa? Tiba-tiba ditutup pintu jel, dibuka pintu kebebasan. Tuan-tuan, bagaimanakah reaksi orang dituduh dengan melakukan kesalahan, berada di kandang tertuduh dalam mahkamah, tiba-tiba mahkamah memberitahu pada saat ini bukan penjara penuh, tak, penjara ditutup, dan hari ini adalah hari pengampunan kepada semua orang yang bersalah, tak kira apa kesalahannya, dengan syarat dia menyesal dan dia bertaubat, maka mahkamah membebaskannya, kembalilah dia ke pangkuan keluarga dia. Agak-agak macam mana tuan-tuan? Masya Allah. Kan? Ini tawaran yang Allah bagi itu tuan-tuan. Bilanglah lebih daripada itu.
Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila kita dengar tadi hadis Nabi, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban. Siapa-siapa yang menegakkan Ramadan. Maksudnya siapa-siapa yang melaksanakan projek ini untuk membina takwa ini dalam keadaan dia punya ciri-ciri dan sifatnya sebagai imanan wahtisaban. Iman ini maknanya dia berkeyakinan sungguh. Kan? Bila yakin sungguh ni dia ada ilmu. Orang yang tak ada ilmu, tuan-tuan, hilang yakin dia. Kan? Hilang yakin dia. Jadi macam kita lah tak ada ilmu tentang satu jalan. Nak pergi satu jalan tu kita tak ada ilmu, tuan-tuan. Maka barangkali perjalanan kita tu tidak lancar ataupun takut. Kan? Tak ada. Kita katakanlah Waze tak ada, Google Map pun tak ada. Kan? Kita tak ada. Yang kita tahu, tuan-tuan, kita jalan ni lah. Jadi kalau kita tak ada ilmu, tak dapat nak baca petunjuk-petunjuk jalan ni ke arah mana, kita akan jadi takut. Apa saja perkara, tuan-tuan. Sebab itulah kalau kita nak membuat keputusan, nak meluluskan satu-satu peruntukan yang besar, sudah tentulah kita tahu dan faham keseluruhan konsep dan perjalanan projek yang nak dicadangkan itu. Perlu ada satu pembentangan, satu ketah kerja kajian dan penyelidikan. Berasa yakin, berasa pasti, ada kekuatan, ada ilmu kepakaran, bersekali dengan teknologi yang ada, maka kita akan buat. Tapi kalau kita tak cukup instrumen dan juga elemen yang disebutkan tadi, barangkali kita akan menangguhkan perkara tersebut. Maka projek akan lengah ataupun kita menolaknya kerana tidak ada keyakinan. Ini maksudnya, tuan-tuan. Bila kita berpegang dengan janji Allah, Allah kata puasalah kamu supaya kamu akan menjadi orang yang bertakwa, kerana Allah dah jadikan bahawa innal muttaqina fi jannati wa uyun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu akan dimasukkan, dianugerahkan syurga, dan padanya itu ada air mata air yang sangat indah. Itu janji Allah. Kan? Kita kalau orang janji kita, kita yakin orang ni boleh tunaikan janji kita, kita pun akan bersedia mengeluarkan sesuatu yang kita sayang. Kan? Contohnya seorang kawan ini, dia nak mempromosi barang dia, nak jual apa dia? Sambal ikan bilis je lah. Kan? Kita pun makan sambal ikan bilis pun malas makan sambal ikan bilis ni. Tinggi garam dia, darah tinggi ke apa. Tapi cara dia mempersembahkan tu, sehingga dia kata, engkau kalau makan sambal ikan bilis aku ni, kau makan 3 kalinya, kau punya tenaga batin babe, naik 3 kuasa kura-kura. Dia tu, hui, langsung beli. Kemudian dia tunjuk testimoni tu. Kau tengok ni, orang tua dia mengangkat-angkat, dia makan sambal aku, tengok. Berdiri dia, tak ada dia semayang atas kursi. Contohlah, tuan-tuan. Kan? Ada sesuatu yang diyakinkan, kau biar betul, kata kan. Kau kelakar pula buat macam ni, betul mana ada ikan bilis sambal pun macam ni. Tuan-tuan, maka dia akan kata, kalau kau tak apa, cuba dulu. Kan? Cuba. Jadi bila cuba, dia dapat, tuan-tuan, dia kata, betul lah. Daripada tak nak menerima produk cubaannya, akhirnya kalau tahu aku order lah. 3 kotak terus. 1 kotak ada 12. 3 kotak terus. Maknanya 3 dozen habis. Sebab dia yakin tu, tuan-tuan. Ini, tuan-tuan, bukan manusia yang berjanji, tetapi Allah Subhanahu wa taala yang berjanji. Kan? Maka kita kena siapkan pembinaan takwa kita ini ibarat membina sebuah rumah. Bayangkan kita membina sebuah rumah, mesti ada tapaknya. Iman tadi penting, tuan-tuan. Sebab itulah semasa bulan Rejab, semasa bulan Syakban, para salafus soleh dah mengajak kita supaya kita ini memperbaiki iman kita, bertaubatnya, beristighfarnya. Sebab yang mematikan hati kita untuk kita melaksanakan ibadah-ibadah dalam kehidupan kita ini ialah dosa kita.
Tuan-tuan, dosa kita. Sebab kita tak nampak. Macam kereta kita, tuan-tuan. Kan kereta kita ni dah pakai 10 tahun, lampu dia, tuan-tuan, dah pudar dah. Kalau mula-mula beli dulu, tuan-tuan, jernih dia punya lampu. Kalau dia buka lampu rendah, tuan-tuan, seolahnya lampu tinggi. Maknanya nampak jalan tu. Jadi kalau dalam keadaan hujan, boleh bawa laju yang agak laju boleh sebab nampak jalan. Tapi bila lampunya dah kabur, buka lampu tinggi pun macam lampu rendah, ikut jalan pula tak ada lampu jalan, kiri kanan tak ada lampu, gelap gelita, dah tentulah tuan-tuan kita akan bawa dalam keadaan kedudukan kita bawa pun menegak, tak ada relax dah, tak ada. Kan kalau lampu cerah menyandar kita. Ada satu kawan saya, tuan-tuan, dia buat kereta, dia duduk tu bukan nak menyandar dah, macam nak baring dah. Saya pun, kan kawan ni biar betul buat kereta. Sampai baring betul lah. Dia punya kepala tu sama dengan dashboard kereta tu. Tuan-tuan. Macam mana dia buat tu, tuan-tuan. Tapi dia yakin. Kita yang tak yakin pula duduk sebelah tu, macam nak turun. Tak apalah, aku naik Grab je lah. Kan? Tapi dia yakin. Jadi tuan-tuan, dah tentulah, kalau kita bersihkan lampu kita, kita pergi ke kedai yang tertentu, bersihkan lampu kereta, cahaya pancaran suluhan kereta kita ni jauh, insya-Allah tuan-tuan kita boleh tengok jalan itu dari jarak 50 meter ke depan, maka kita ada keyakinan untuk bawa laju dan kita boleh mengagak nak brake tu mana. Kita nak kita nak pusing pusing steering tu dalam keadaan yang bagaimana kiraannya sebab kita nampak jalan. Ada keyakinan. Jadi bila kita ni disuruh membina takwa, maka binaan dia bukan saja puasa. Itu sebabnya ada orang dia faham hanya ayat ni saja. Engkau puasa tapi tak semayang. Mana ada Allah suruh bulan Ramadan semayang, dia suruh puasa je katanya. Dia tunjuk ayat ni lah. Kutiba alaikumusiyam. Tuan-tuan ya. Tak ada pula disuruh semayang. Ni tuan-tuan kefahaman macam ni. Itu sebabnya kan tak semua orang yang puasa dia semayang. Tapi malah ramai orang yang puasa dia tak semayang. Mungkin dah diajar masa kecil-kecil dulu, ayah dia cakap, engkau kalau tak puasa, kau jangan geraya. Kau kalau tak puasa, jangan makan masa orang berbuka. Pergi je jauh. Bila dia tengok dapat, orang tak puasa dapat tengkuk dengan kepak je. Orang yang puasa dapat peha, dada, kan? Jadi dia pun berpuasa. Tuan-tuan ya. Cuba tengok anak kita kadang-kadang tuan-tuan berpuasa, tadika kemas, umur 7 tahun, 8 tahun. Nak puasa, mula-mula tak puasa. Tapi mak dia berburak dengan kawan dia. Kan, anak puasa tak puasa. Anak kita puasa, cukup puasanya. Ya ke? Malunya kan. Maka disuruh anak dia puasa. Tuan-tuan, bila bangun sahur, mana budak tu nak bangun sahur? Boleh ke? Dek, bangun dek, kita sahur. Tak ada tuan-tuan. Mesti 2-3 kali. Silap-silap diarahkan oleh isterinya. Dukung je lah anak tu bang, bawa ke meja makan. Paksa makan tu tuan-tuan. Makan, kadang-kadang mak disuap. Okeylah tak makan nasi, tak apalah. Makanlah susu, minum susu ni. Tak nak, makan kan lapar katanya. Tapi tuan-tuan, bila dah sahur, kan, dia pun sambung tidur tu tak? Biasanya tuan-tuan, lepas sahur, sambung tidur, anak-anak ni ikut panggil mak agaknya. Kan? Dia kalau ikut panggil bapak, khususnya yang kerja di Kementerian Kewangan, lepas sahur terus baca Quran, menunggu waktu subuh. Tuan-tuan, minta Allah. Betul ke Mak Kumar tuan ya? Jadi tuan-tuan, bila anak ni dah tidur, masuk waktu subuh, ada tak kita kejut anak kita sembahyang subuh kadang-kadang tuan-tuan? Bangun, berdukung sembahyang subuh? Tak, tuan-tuan. Kadang-kadang kita nak kejutkan anak kita, bangun dek. Isteri kita pula yang tegah. Tak payahlah bang, budak-budak kecil lagi. Tadi puasa bukan main sampai dukung, besar suap makan. Jadi anak kita pun faham, puasa penting, semayang tak penting. Sepatutnya dua-dua penting. Sebab macam mana kita nak letakkan dinding, tiang tak ada. Tuan-tuan, mesti Allah. Sebab tu dalam puasa ni jangan tumpukan ibadat yang tertentu, tetapi kita istimewakan bulan Ramadan ni sebab projek ni tak lama. Projek ni tuan-tuan bernilai tinggi, tak lama, tapi kerjanya kena buat luar biasa.
Kalau projek tu tuan-tuan bernilai rendah, tempohnya panjang, kita boleh relax lagi tuan-tuan. Malah kita boleh alih-alihkan kita punya bajet kita ni, pergi ke sini, pergi ke sini. Tak apa, lambat lagi. Tapi ni tuan-tuan serius punya. Sebulan ni. Sebab apa? Nak bypass masuk ke syurga. Umat Nabi Muhammad ni usianya pendek-pendek. Baina sitin wa sab'in. Antara 60 dan 70 je. Tak lama tuan-tuan. Umat-umat dulu tuan-tuan, Nabi Nuh AS usia dakwahnya saja 950 tahun. Tak tahulah usia dia. Mungkin 2000 tahun. Kalaulah usia kita 1000 tahun tuan-tuan. Ada satu lagu akan tunggu cinta dia tu selama 1000. Tak ada mengarut datang. Itu dia punya harapan dia lah. Tapi kalau nyawa kita panjang tuan, 1000, 2000 tahun, boring hidup tuan-tuan. Betul. Saya jumpa Encik Kumar. Par, kau bila lagi nak pencen? Ada berapa lagi tahun? Ada 500 tahun lagi Ustaz aku nak pencen. Dah boringnya tuan-tuan. Kan? Jumpa ketua pengarah. Bos, bila bos nak pencen? Aku ada lagi 400 tahun. Hui, kau bila masuk? Baru 200 tahun bos. Berapa lama lagi? 800 tahun lagi nak kerja. Hui tuan-tuan. Bayangkanlah. Kan? Berapa banyak penuntut universiti tak ada kerja. Berdoa ni, ya Allah, meninggallah cepat ketua ni. Ya Allah. Dia duduk bersaka. Tak dapat orang lain nak bekerja. Jadi tuan-tuan, kita ni usia pendek. Umur 60, balik 15. Dah berapa tuan-tuan? 45 tahun. 45 tahun ni dah tuan-tuan. Agak-agak lebih banyak masa kita tidur ke lebih banyak masa kita semayang? Lebih banyak masa kita tidur. Malah masa ditandas lebih lama lagi daripada masa kita beribadah. Tetapi umat Nabi Muhammad ni, semua perkara yang dibuatnya adalah ibadah. Ibadah yang khusus, ibadah yang umum, perkara yang adat diangkat menjadi taraf kedudukan martabatnya sebagai ibadat. Tuan-tuan mati Allah. Macam pakan penukup inilah, tuan-tuan, emas ni. Ibadat. Tuan-tuan mati Allah. Kan? Apa yang tuan-tuan pakai pada sekarang ni, semua ibadat. Tuan-tuan, apa keadaan duduk tuan-tuan ni, semua ibadat. Terfikir bila ceramah ni nak berhenti pun ibadat. Tuan-tuan mati Allah. Terfikir sebab aku nak sambung kerja ni. Pak tuan-tuan, ada tak baiknya? Ada. Berbuat sesuatu yang baik, niat untuk baik, ibadat. Tuan-tuan mati Allah. Apatah lagi yang besar-besar yang Nabi kata kalimah la ilaha illallah yang besar. Yang remeh-temeh seperti membuang sesuatu yang menghalangi jalan raya. Ataupun tuan-tuan kita tengok tuan-tuan, kita buang hanyalah kulit pembalut gula. Gula-gula, kita tengok kita lalu nak ke pejabat, ada gula-gula kulit dia tuan-tuan. Tak masuk dan tuan-tuan, kita ambil letak. Itu pun ibadat. Kan? Mungkin jumlah ibadatnya 10 ganjaran, tapi kita tak tahu saiz dia. Tapi tuan-tuan yang boleh buat, orang-orang yang yakin. Orang yang tak yakin tak boleh buat. Tuan-tuan mati Allah. Hari ini tuan-tuan cuba kita tengok. Kan, orang yang boleh panjat bangunan tinggi, boleh mencacakkan besi di tingkat yang kata berapa puluh dah kan. Tuan-tuan, dia boleh ke sana, tuan-tuan. Masya-Allah, kerana dia tak yakin, datangnya berani. Curuh kita tuan-tuan. Kita mandang perut kita pun dah nampak kegagalan untuk ke arah sana tuan-tuan. Kan tak boleh. Apatah lagi ada orang yang tak bagi motivasi. Jangan dah. Jangan dah. Bukan bidang kau katanya. Nampak tuan-tuan. Tak ada ilmu. Maka tuan-tuan kita naklah selain daripada berpuasa. Berpuasa ni tuan-tuan bukannya nak puasa sekadar nak menahan makan dan minum saja. Kalaulah puasa hanya sekadar nak menahan makan dan minum daripada terbit fajar sampai maghrib dengan niat puasa, nak menghasilkan takwa, jauh panggang daripada api lah tuan-tuan. Sebab Nabi kata apa? Sebab Nabi kata ramai orang yang puasa, tak ada apa yang dia dapat melainkan lapar dan dahaga. Kan? Sebab itulah tuan-tuan, kalau nak katakan puasa menahan makan minum, anak-anak di tabika kemas pun lebih excellent tu. Kan? Tanya dik, masa dia datang raya, dik, puasa cukup? Cukuplah katanya. Berapa hari? 30 hari. Cuba tanya mak dia, cukup tak puasa? Tak cukup. Ada 7 hari tak cukup. Tapi dia orang yang tak cukup puasa ni lah, raya beria-ria. Tuan-tuan, mujur ada, sempadan tak dibuka.
tu air ni. Kotak tuan-tuan. Tuan-tuan ya. Masya-Allah. Kemudian tu solat tuan-tuan. Solat ni tiang. Kan? Tegakkan solat. Sebab tu tuan-tuan dalam bulan Ramadan ada solat sunat tarawih. Bulan lain tak ada tuan-tuan. Jangan kita buat pasal pula. Lepas sembahyang raya, tuan-tuan kan, malam tu terus solat tu tarawih. Tuan-tuan, orang akan tengok ini kesan COVID gitu. Kan? Ni barangkali belum ambil vaksin, inilah jadinya katanya. Tuan-tuan mati Allah. Jaga solat tuan-tuan. Maknanya alhamdulillah Allah bagi rezeki pada tuan-tuan kan semayang dekat surau ni. Tapi saya berharaplah sesekali datanglah Masjid Tengku Mizan tuan-tuan. Besar masjid kita tu. Program pun banyak tu. Sekarang hari ni mufti bagi tazkirah tuan-tuan ya. Jadi Cik Umar Tuan Umar dah ajak saya datanglah sini. Saya tanya, Datuk, saya nak ke Kementerian Kewangan. Okey, pergi. Tuan-tuan, alhamdulillah. Tuan-tuan, mudah-mudahan tuan-tuan ya boleh datang. Patutlah saya tak ada nampak muka tuan-tuan lagi kat Masjid Tengku Mizan. Saya perhati atas mimbar tu. Tak ada dah. Kalau tak tu ada je muka kawan-kawan Tuan Kumar pun ada. Sekarang dah tak ada dah. Rupanya dia dah dapat nikmat di sini rupanya. Tak ada dah tuan-tuan kan. Saya ingat tuan-tuan marah dengan saya sampai tak datang. Sebab hari tu bulan lepas ada orang marah nak masuk masjid tak dapat sebab dah penuh. Dia pun marah. Kan? Ni ada imam Yahudi katanya. Aduh ihai. Sabar je lah. Kan? Tuan-tuan ya. Jadi tuan-tuan mati Allah. Tarawih pun jemput datang. Tuan-tuan mati Allah ya. Pada malam ni alhamdulillah malam tadi pertama tuan-tuan ya. Alhamdulillah ramai. Tapi terperanjat tuan. Saya tanya satu orang tu. Macam jarang nampak tuan daripada mana? Shah Alam tu. Ui. Jauh. Orang Shah Alam boleh datang. Orang MOF tak datang. Maaflah. Tuan-tuan ya. Tapi tuan-tuan saya faham. Tuan-tuan ada yang duduk seremban macam sahabat saya lah. Macam saya lah. Duduk seremban. Ya. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bukan kita nak solat juga. Bulan Ramadan ni istimewanya Al-Quran. Apalah gunanya rumah cantik, projek bagus, rumah siap, elektrik tak ada, lampu tak ada. Tuan-tuan mati Allah. Rumah cantik ni, lampu tak ada. Tuan-tuan, selesa tak hidup rumah macam tu? Boleh duduk, tapi selesa tak? Tak, tuan-tuan. Kan? Ibaratnya kalau kita naik kereta, tuan-tuan, kan masa hujan, lampu okey, aircon cantik, wiper patah. Agak-agak macam mana nak jalan tu? Hujan memang lebat, tak nampak jalan. Apa akan jadi kalau kita meneruskan perjalanan tu? Sampai tak ke destinasi? Tak sampai. Rumah yang kalau kita nak buat macam ni tuan-tuan, maka kita tak akan selesa tuan-tuan. Aircon ada, elektrik tak ada, habislah tuan-tuan mati Allah. Kan? Selain daripada itu tuan-tuan, kita perlu ada kan aksesori dan perhiasan dalam rumah kita. Amalan-amalan yang lain-lain. Sedekahnya, zikirnya, taubatnya, selawatnya. Perkara-perkara inilah tuan-tuan yang akan nampak bila 30 hari bulan tuan, projek yang tuan suruh dengan nilai yang sedemikian, tempoh yang singkat, tara tuan-tuan, sebuah rumah berdiri megah tuan-tuan, siap dengan landscape dia. Selalunya landscape orang tanam pokok bunga je, musangking pun ada. Sekarang tuan-tuan, sebatang musangking setahun, sebatang musangking pendapatannya setahun 21,000 tanam tu. Tuan-tuan mati Allah. Cantik. Pergi ke belakang tuan-tuan, pergi ke sisi, swimming pool ada, kolam renang. Pergi ke belakang, terperanjat, padang golf, 9 lubang. Tuan-tuan mati Allah. Bayangkanlah tuan-tuan ketika Allah jemput nyawa kita. Kan? Nyawa kita, dibuka pandangan mata kita. Saudara, tu dia. Rumah yang saya nak pergi tu. Siap. Bidadari pun ada. Memanggil-manggil tu. Abang Kumar, dia kata. Abang. Abang. Sedangkan yang kat dunia ni, abang jangan tinggalkan saya bang. Suara pun dah tak betul, gigi pun dah tak ada. Yang panggil ni bidadari. Tuan nak gimana tuan? Saya tahu jawapan tu. Tuan-tuan mati Allah. Kan? Rumah tu sengkap.
sudah tentu kita pergi, tuan-tuan. Macam kita, tuan-tuan, duduk rumah sewa, tiba-tiba, tuan-tuan, suami kita cakap dengan kita, "Ani, alhamdulillah rumah kita dah siap. Bolehlah kita pindah." Kan? Tiba-tiba bila sampai di rumah yang dibersenaan, dia masukkan, bumbung tak ada. Tiang ni ada. Dinding pun separuh-separuh. Tuan-tuan, kalau macam tu lah bang, tak apalah bang. Abang duduklah rumah ni. Ni bukan rumah saya. Saya balik ke rumah sewa saya. Tapi kalau yang ditunjukkan tu, tuan-tuan, kan, orang yang buat projek rumah kita, Encik Azmi, rumah Encik Azmi dah siap, semua dah lengkap, perabot dah masuk, duit pun settle, kunci saya serahkan. Kan? Tapi tak boleh nak serahkan sekarang sebab masa belum sampai lagi. Tunggu maghrib. Bang, macam mana rumah kita bang? Encik Azman, ya, boleh tak hantar gambar-gambar rumah saya tu? Baik Encik Azmi, ni gambar dia. Tunjuk ke rumah kita, sayang, ini rumah kita. Masya Allah. Maka tuan-tuan, dia tengok rumah sewa ni dah tak ada dah. Tinggal. Tuan-tuan, macam kita pindah pejabat baru lah. Mana barang-barang yang agak macam tak boleh pakai tu kita bawa ke, kita tinggalkan. Tinggal, tuan-tuan. Sebab yang baru ada. Tapi kalau tuan-tuan dapat isteri yang baru, jangan tuan-tuan tinggalkan isteri yang lama. Tuan-tuan, kan? Itu kena jaga. Tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka tuan-tuan, kita akan tidak mempedulikan dunia sebab akhirat kita dah lengkap rumah dia. Tapi kalau dibuka mata kita ni memandang kita nak pergi mana, kawah dan lubang daripada neraka Allah yang menyala-nyala apinya, siap dengan ular yang sedang menjelirkan lidahnya, bersiap sedia nak mematuk. Sebab dia tahu yang nak datang ni semua ni tak dengar bahasa Allah Subhanahu Wa Taala. Suruh buat yang baik, dia buat yang jahat, tak beriman sungguh. Tuan-tuan, dah tentulah kan kita ataupun manusia kan, wahai manusia, kau nak bawa aku ke mana? Tapi kalau dia nampak tadi, tuan-tuan, istana yang indah, cantik, rumah dia, kita lengah-lengahkan pengkebumian dia, maka jenazah ni kata, ruh dia kata, wahai saudara, janganlah tangguhkan aku lagi. Aku tak bisa untuk menangguh walaupun seketika. Tolong hantar cepat. Dah seronok, tuan-tuan. Kan? Sebab itulah kalau kita tengok anak kita, tuan-tuan, sampai di hotel, dia nampak kolam renang dan pantai. Tertinggal dia punya beg. Dia suruhnya kita angkat. Betul tak? Kita pula panggil, weh dik, kau angkat beg kau. Apa pula yang angkat? Allah, orang nak nampak, tuan-tuan. Bila dia nampak keindahan. Tapi tuan-tuan, ianya dibina oleh diri kita sendiri. Jadi ambillah kesempatan hari pertama, strategi sungguh. Hari pertama dia sebut tazkirah ni, tuan-tuan suruh mengaturkan menu dia. Kan? Hari ni kalau kita pergi kedai makan, kita menu ada. Dia bukan saja bagi menu, tapi dia dah susun package dia. Cik nak package A ke? Ini untuk 2 orang. Package B untuk 4 orang. Package C untuk 10 orang. Harga pun berbeza-beza, cik. Makanan yang dicadangkan ini. Cik nak pilih mana? Mudah. Jadi tuan-tuan, kita susun tu. Puasanya, Al-Qurannya. Kalau hari biasa, tuan-tuan, ni projek ni tempoh 30 hari. Nilainya trilion ataupun tak ada ternilai, tuan-tuan. Jangan pula kita layan projek ni, tuan-tuan, sama macam kita buat projek yang berunjur masa yang panjang. Dia punya peruntukan tak seberapa. Tak, tuan-tuan. Dia mesti luar biasa. Sebab itulah digambarkan, saya dapat dengar sedikit tadi, saya bersama mufti kita bagi tahu, dari segi Al-Quran je, tuan-tuan, Imam Malik pada bulan Ramadan, dia tinggalkan, dia tangguhkan kelas pengajian dia ganti dengan apa? Baca Quran. Tuan-tuan. Di kalangan para ulama' ni, tuan-tuan, baca Quran ni bersungguh-sungguh sampai ada yang khatam Al-Quran 2 hari sekali. Ada 3 hari sekali. Ada yang kita dengar 1 hari 1 kali dia khatam. Maknanya 30 juzuk 1 hari. Imam Syafi'i, tuan-tuan, siang 1 kali, malam 1 kali. Bayangkan kalau tuan-tuan boleh khatam Al-Quran 1 hari sekali. Besok meninggal, tuan-tuan. Agaknya lah. Kan? Ini, tuan-tuan, orang yang diberi keistimewaan oleh Allah kerana kuat azamnya. Tuan-tuan mati Allah. Jadi kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semoga Allah Subhanahu Wa Taala pilih hati kita setelah menjadi tetamu Ramadan, hati yang bersungguh nak buat Quran, nak beribadah.
Tuan-tuan, kalau tuan-tuan rasa aku pun tak tahu kenapa mood aku ni tak datang-datang lagi, sebab tuan-tuan penyakit ni satu, tuan-tuan, dosa kita. Macam mana nak rungkaikan masalah ini, tuan-tuan? Istighfar dan taubat. Kan? Istighfar dan taubat dan terus buat amalan tu, tuan-tuan. Kan? Antara perkara yang mempercepatkan proses pemulihan hati yang dah bertaubat dan beristighfar ini ialah bersedekah. Tuan-tuan ya, bersedekah. Jadi itulah yang dapat saya sampaikan, tuan-tuan. Semoga binaan dan istana takwa yang kita nak bina, diberi tempoh projek 30 hari ini, mampu kita bina, tuan-tuan, dengan jayanya. Yang pastinya, tuan-tuan, kita perlu melihat secara serius progres dan perkembangan tahap mana kita capai, supaya nanti, tuan-tuan, bila kita sampai 30 hari bulan Ramadan, maka kebenarlah kata Allah, kata Nabi, kegembiraan sungguh orang yang berjaya melaksanakan puasa. Maka seronok kita dengar ucapan daripada muslimin dan muslimat pada pagi Idul Fitri, taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala ibadah yang kita laksanakan sepanjang bulan Ramadan. Dan sesaya, tuan-tuan, kita akan menghargai diri kita kerana kita menjaga diri kita untuk kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Saya minta ampun dan minta maaf kalau ada bicara kata yang menyinggung rasa dan tak sampai kepada mesej dan objektif yang disasarkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.